tetamu Nabi Ibrahim, para malaikat ni pun balik, bergerak. Lepas beritahu dua berita ni, Nabi Ibrahim pun dah pujuk, dia dah pujuk, Allah sebut bagaimana Nabi Ibrahim merayu untuk ditarik azab yang akan diturunkan beberapa hari ini. Dan Allah puji Nabi Ibrahim. Allah sebut dalam surah Hud ni ayat 75, Allah sebut inna Ibrahima lahalimun awwahun munibun, iaitulah sesungguhnya Ibrahim ini seorang yang penyantun, lembut hatinya, selalu suka kembali kepada Allah. Baik Nabi Ibrahim, lembut hati dia, kata Allah dalam Quran. Kemudian malaikat pun bergerak menuju ke Jordan. Ini bahasa mudah faham. Menuju ke Sadum. Sampailah di kampung tersebut. Di kampung tu lah. Bila sampai di kampung tu, bukan masuk tengah kampung lagi. Ada dua riwayat, saya pilih satu je lah. Ada satu cerita jumpa dengan anak-anak Nabi Ibrahim yang salihah. Nabi Ibrahim pula, anak-anak Nabi Lut yang salihah. Ada satu riwayat, para malaikat ni terus pergi berjumpa dengan Nabi Lut alaihissalam yang sedang bekerja di kebunnya. Nampak tuan? Yang sedang bekerja di kebunnya. Para rasul ni kalau dia minta dengan Allah, ya Allah, keluarkanlah emas kepada aku, Allah Ta'ala boleh buat turun seketul-seketul macam ni. Kan? Tapi mereka bekerja. Yang tu tajuk bagaimana para rasul bekerja, berpenat lelah, membanting tulang untuk menyara kehidupan mereka. Nabi Lut bekerja di kebun dia. Antara kepakaran pada zaman itu ialah berkebun. Pada zaman itu, maka Nabi Lut bekerja. Datang malaikat ni, 2 atau 3 orang, pilihlah mana-mana riwayat pun datang para malaikat ni. Wahai Lut, wahai pemuda, kami ni daripada luar, nak jadi tetamu boleh ke? Nabi Lut pun tengok, oh bukan orang kampung ni. Dia pun mula berhenti lama. Bila dia tengok 3 orang ni, dia kata hadza yaumun asib. Hari ni hari jam. Tuan-tuan, perkataan ni ada. Nabi Lut sebut ayat 77. Dia kata hadza yaumun asib. Bila dia tengok 3 orang ni semua handsome, semua 3 ni dengan tubuh tegap, dengan muka kacak, dia kata hadza yaumun asib. Hari ni hari malapetaka, dia kata. Pasal apa? Pasal dia tahu dah apa nak berlaku. Dia tolak tak yang ni, mereka ni nak jadi tamu? Rasul tolak tak? Rasul takkan tolak. Wahai Lut, kami nak bermalam di rumah kamu, nak jadi tamu. Maka Nabi Lut pun tengok, dia risah dah. Nabi Lut resah, dia tahu dah apa berlaku sekali. Habis dia akan malu dia. Nak tolak pun tak boleh, nak ambil pun jadi serba salah. Maka Nabi Lut kata, boleh. Berjalan balik ke rumah Nabi Lut alaihissalam dalam keadaan yang rahsia. Nabi Lut pun bertanya kepada mereka ni. Dan tuan-tuan, poin sebelum saya lupa, Nabi Lut tak tahu ketiga-tiga ataupun kedua-dua orang ini adalah malaikat. Faham tuan-tuan? Bila kita mengaji lagi tuan-tuan, insya-Allah Allah selamatkan kita daripada ditipu. Macam-macam hari ni. Imam Mahdi berlambak-lambak. Taman Imam Mahdi, taman ada Imam Mahdi. Hak perempuan pun ada. Imam Mahdi juga. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Macam-macam pernah jumpa ni, terlampau pelik. Tuan-tuan, Nabi Lut, Rasul yang kedua yang tak tahu 3 ni malaikat. Tak tahu, yang ni tak ada khilaf. Sampai ke sudah, baru dia tahu. Saya isi cerita. Ni sampai dah ni. Kemudian, Nabi Lut pun ajak balik dalam perjalanan tu. Nabi kata, ama ta'lamuna ma ya'malu ahli hadhihi al-qaryah. Nabi Lut kata, tak pernah dengar kau cerita kampung, penduduk kampung ni. 40,000 orang kan? 40,000 orang. 400,000 orang. Besar mana kan? Yang mengamalkan seks sonsa ni secara bebas dan tak malu dah, secara berleluasa. Nabi Lut kata, tak pernah dengar kah pasal kampung kami? Sesungguhnya kata Nabi Lut, innaha la syarru qaryatin fil ardi amalah. Penduduk di kampung ni mengamalkan sesuatu yang paling buruk. Tapi dia tak abang ni. Jalan sampai masuk dalam rumah dia,
seorang pun penduduk daerah yang besar tu tak tahu. Alhamdulillah selamat. Para malaikat ni sampai tengah hari. Yang ni disebutkan, ada riwayat. Sampai tengah hari rembang. Ini disebutkan dalam Quran. Betul-betul tengah hari sampai, duduk dalam rumah Nabi Lut apa semua. Anak-anak dia pun salihah, 2 orang perempuan, rahsiakan. Nabi Lut minta rahsia. Isteri Nabi Lut balik. Isteri dia tidak beriman dengan syariat dia. Dia masuk rumah, tengok Nabi Lut duduk sembang. Wih, dia kata handsome. Hak ni kacak suruh-suruh ni, tak pernah tengok yang sekacak ini dan seelok ini pakaian mereka. Seelok itu. Kacak sungguh. Mak isteri dia normal, isteri Nabi Lut ini normal. Tapi perangai tak elok. Dia keluar dan dia pergi bagi tahu ke orang. Dia pergi dekat kelab, dia pergi kat jalan, dia kata kat rumah aku hebat. Kan? 3 orang ni tak pernah ada yang handsome macam mereka. Tuan-tuan, bila dia pergi bagi tahu ni, pergi bagi tahu, Allah sebut dalam Quran, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Satu daerah tu pakat keluar ramai-ramai, bersegera, berlari-lari lagi. Punya tak tahan. Allahu Akbar. Ni saya nak cerita tuan. Allah gunakan ibarat, bukan mereka pergi keesokan harinya mereka pun pergi. Lepas isteri Nabi Lut bagi tahu, pakat berlari pi. Punya zaman tu nak bagi tahu. Fahamlah tuan. Hari ni kalau ada orang yang nak berzina pun, dia tak ada lah dengar ada orang cantik terus tak motor pum pi. Tuan-tuan, tak sampai tahap tu. Tapi perlakuan songsang zaman Nabi Lut ni sampai tahap Allah Ta'ala ibaratkan dalam Quran, yuhra'una ilaih, pakat berlari, bersegera. Kalau kita zaman hari ni start motor pum pergi rumah Nabi Lut. Petang dah, waktu tu dah petang. Berimpun rumun rumah Nabi Lut. Hak ni yang Nabi Lut kata ni, hak ni malapetaka dah. Semua lepas ketuk pintu pun semua sampai terak tu. Punya tak ada malu dah. Sampai ketuk pintu Nabi Lut kata untuk apa? Lepas pun sebut, wahai Lut, bagi tetamu kamu kepada kami. Tuan-tuan nak cari mana? Serahkan tetamu kamu kepada kami. Wahai Lut, kami dah tahu siapa ada di dalam. Kami nak mereka tu. Nabi Lut kata, ni anak-anak aku ada yang perempuan tak berkahwin lagi. Hunna atharu lakum. Mereka ini lebih suci untuk kamu. Janganlah malukan aku depan tamu aku. Wahai Lut, tengok jawapan dia. Tuan-tuan boleh tengok apa nama ni dalam Quran. Dijawab oleh kaum Nabi Lut tadi, laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Wahai Lut, hang pun tahu kami bukan mau dengan orang perempuan. Tuan-tuan, dahsyat zaman tu. Wahai Lut, hang tahu kami ni semua tak mau dengan orang perempuan. Kami tak ada nafsu, hang pun tahu benda tu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, hang tahu pasal apa kami nak tamu ni. La ilaha illallah. Punya tak malu tuan-tuan. Bukan dia bercinta dulu ke apa ke kan. Tak kira lah kalau jantan sama jantan pun dia bercinta dulu ke apa semua. Hak ni jenis rokok ni. Oi, jenis kasar mana ni. Jenis tak tahan dia jumpa. Subhanallah. Nah. Inilah tahap, inilah yang Quran nak cerita kat kita semua. Sampai lepas pi sebab rupa paras setampan 3 orang malaikat tu tak pernah ada. Lagilah semua tak boleh nak, dia jadi tak boleh nak fikir lah tuan. Oh, dia jadi tak boleh nak fikir dah. Pi rumah tu, akhirnya mereka redah pintu. Terbuka pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka jawab malaikat-malaikat tadi, wahai Nabi Lut, jangan takut. Inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik. Wahai Lut, kata malaikat Jibril, tak payah takut. Kami malaikat, mereka takkan dapat menyentuh kami.
Bila dah masuk dalam tu, malaikat Jibril alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan aku butakan mata mereka. Yang ni ada dalam Quran. Ada, tapi bukan dalam surah ni, dalam surah lain Allah Taala izinkan, maka malaikat Jibril waktu tu oranglah dia pergi sentuh dia di muka. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Malaikat Jibril dia pergi sentuh macam tu. Dia sentuh buta, semua buta. Hak geng-geng ni, hak ketua-ketua lorong lah ni, hak main ni. Hak rempuh masuk ni kira hak paling tak boleh kawal lah ni. Maka ni hak 15-20 orang yang rempuh pintu sampai pecah masuk ni. Punya nak kat handsome ni. Dia manusia macam ni. Bila dia jadi macam ni, dia tak malu lah. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam YouTube hari ni, hak geng lelaki-lelaki tukar di perempuan ni kan, transgender ni kan, LGBT hak T tu, hak transgender tu. Dia lelaki-lelaki, dia tukar tubuh dia jadi perempuan. Berapa orang ni? Ada 2-3 orang, saya tak mahu sebut nama dia. No? Depa punya pengikut ni ratus-ratus ribu punya. Dia malu ke? Tak malu. Tuan-tuan, kalau dia keluar, dia bawa jantan ke dia bawa perempuan? Dia bawa jantan. Dia tu lelaki ke perempuan? Dia lelaki. Dia bawa siapa? Dia bawa lelaki. Malu tak? Tak malu. Dia tunjuk dekat orang, ratus-ratus ribu orang tengok. Tak ada siapa rasa apa. Tak ada siapa rasa apa. Siapa yang berdepan dengan mereka ni dan sebut benda ni? Ni yang sebut ni, macam Nabi Lut alaihissalam. Allahu akbar. Dia takkan segannya geng ni, dan dia jadi macam tu, dia tak malu lah. Maka depa ni rempuh pintu masuk sampai ke dalam, akhirnya buta. Dah buta, nak buat taman lagi? Kan senanglah, nak nampak pun senang. Bukan dia boleh ligat dah. Malaikat Jibril pun tampak muka dia, bukan tampaklah, dia sentuh muka, sentuh kan. Ini disebut oleh para ulama tafsir, kemudian jadi buta. Akhirnya dia balik macam tu lah. Dah pakat kena dah. Pakat kena, habis buta, hak main semua. Habis pakat balik. Berapa balik apa semua. Maka malaikat pun beritahu, wahai Ibrahim, bawa keluar orang-orang yang beriman daripada kampung kamu, ahli keluarga kamu, kecuali isteri kamu. Sebab sesungguhnya azab Allah sudah pun dekat. Sebab azab Allah akan diturunkan subuh. Malaikat sampai tengah hari, duduk sampai petang, dekat nak malam, pecah rahsia. Lepas tu main duduk rumun 3-4 jam, dekat subuh. Subuh azab turun. Waktu tu kita kata, lah hari ni dah ada jam kan. Alaysa subuhu biqarib. Malaikat kata, wahai Ibrahim, subuh dah dekat. Azab Allah akan diturunkan waktu subuh. Keluarlah kamu daripada kampung ni. Sagi bila kamu keluar daripada kampung ni, janganlah kamu pandang ke belakang. Ni tajuk filem Jangan Tengok Belakang tu. Ni dia ambil dalam ni kah? Wala yaltafit minkum ahadun. Ayat 81. Hak jangan pandang belakang tu macam ni. Ada para ulama tafsir sebut, ya, jangan pandang belakang tu, jangan tengok ke belakang. Tuan-tuan, punya dahsyat azab tu. Azab yang Allah nak buat turun tu, dan ada tafsiran lain lah, no? Dia terlampau dahsyat, jangan sampai tengok. Kerana orang boleh pitam dengan menyaksikan azab tu. Dia boleh bergetak-getak tubuh badan dia kalau tengok azab tersebut. Sagi keluar, wahai Lut, dengan anak-anak kamu, 2 orang anak dia salihah, dan orang-orang yang beriman berapa orang je, dan jangan tengok dah ke belakang. Keluar terus. Maka Nabi Lut pun keluar beberapa orang ya. Wallahu alam, tidak disebutkan yang beriman. Maka keluar, kemudian malaikat pun mula turunkan azab, bermula dengan suara yang kuat daripada langit. Benar bayang tengok, jadi gerun. Tuan-tuan, kalau ada satu suara hari ni, dia pancak sini, satu bertam ni dengar, rasa macam mana? Punya kuat, boom. Satu kepala batas ni kita kata 400,000 kan. Mai satu suara daripada langit, sayhatun, Allah sebut dalam sayhatun minas sama. Tuan-tuan boleh tengok surah lain, silap saya. Dalam ni dia sebut satu jenis ya. Dia main 3 azab. Pertamanya dia main dengan suara yang kuat daripada langit, dia turun suara tu ketika mereka sedang masih lagi sedang melakukan kemungkaran. Tuan-tuan, kalau perasan orang-orang di kelab-kelab malam ni dekat dengan subuh, sampai dekat subuh,
Dia akan mula rancak ni buka kuih 9 tak? Kuih 9 tak ada lagi. Kelab malam jangan pergi kuih 9. Tak ada orang ni. No, 1 kan? 2,5, 3,5 dekat subuh. Sama, perangai yang sama tuan. Yang ni. Sampai dekat subuh mereka masih berpesta di kelab-kelab apa semua ni, masih duk diwak hang aku apa semua duk buat pelakon susah ni. Waktu tu turun satu suara yang kuat daripada langit. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam, dia yang cungkilkan, dia rebuk kat dalam bumi Sadum tu, rebuk kat dalam, angkat, lepas tu baru empat turun ke bawah. Sebab tu di laut mati tu, kajian moden ada gunung yang dia punya dasar dia duduk di atas tu, puncak dia duduk di bawah. Kan? Orang yang pakar hak kaji batu apa semua ni dia tahulah kan. Dasar gunung ni jenis batu tu dia tahu. Maksudnya bila terbalik kot tu, depa pergi ambil tengok, ni hak sepatutnya dasar hak bawah berapa kilometer tu. Duduk di atas. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ja'alna 'aliyaha safilaha. Jibril dia korek kat dalam, dia cungkil naik, terbalik macam tu, baru dia rejam pergi bawah. Tu azab yang kedua. Azab yang ketiga, Allah Ta'ala sebut, kami buat turun api-api. Bukan api, kami turunkan batu-batu daripada langit. Batu itu telah pun dibakar. Musawwamatan 'inda rabbik. Setiap batu tu ada tanda. Tuan-tuan, dah turun main satu suara yang kuat, tanah ataupun daerah negara Sadum itu dikorek, diangkat, diterbalikkan, turun main pula batu yang telah dibakar untuk kena dan hancurkan tubuh setiap kaum Nabi Lut alaihissalam. Seorang ulama tafsir sebut, ulama tafsir ni bukan ustaz zaman hari ni lah kan, Al-Imam Al-Alusi, Imam Mujahid, Al-Imam Ibn Abbas apa semua ni, dia sebut setiap batu itu ada nama dah. Ini salah satu riwayat lah untuk mentafsirkan musawwamatan, iaitu batu-batu yang ada tanda. Apa dia? Setiap batu tu telah dibakar, panas, dia ada tanda. Turun mai batu tu, pum. Jadi hujan daripada batu yang telah pun dibakar dan batu panas, kena kaum tersebut akhirnya matilah kesemuanya. Habis semua sekali. Tak berbaki seorang pun di situ. Kesemua sekali dihancurkan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni 8.50 dah. Semoga kisah tersebut mendatangkan keinsafan kepada kita semua. Banyak yang kita belajar tuan-tuan. Pengajaran daripada kisah ni, setakat mana mereka mengamalkan perlakuan songsang itu, sekadar dan setakat itulah yang kita tengok pada hari ini. Yang sedang berlaku, sedang berkembang, semakin hari semakin banyak. Maka ya Allah, kami sebutkan di hadapan pada malam ini ya Allah, bahawasanya kami tidak redha dengan apa yang telah berlaku tersebut, dan insya-Allah sama-samalah kita berdakwah untuk mengajak mereka ini ke jalan Allah dan ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.